Okey, so hari ni kita akan tengok lampiran A. Lampiran A, okey, bagi projek kertas 3 prinsip perakaunan tahun 2020. Okey, tahun ni seperti yang sedia maklum, kita punya tugasan kertas 3 adalah berkaitan dengan kelab dan persatuan. Maksudnya kita akan proses-proses peregulan adalah berdasarkan kelab dan persatuan lah. Jadi first of all, sebelum kita meneruskan projek kita ini, kita perlu melengkapkan lampiran A, iaitu profil kelab dan persatuan. Okay, so kalau kita lihat, kita ada 13 perkara yang perlu dilengkapkan. So untuk video kali ini, ini adalah tutorial macam mana ataupun guideline kepada pelajar semua macam mana nak melengkapkan lampiran A ini, terutama khususnya lah untuk pelajar saya di Kota Marudu. Okey, lihat ya di sini. First, nama kelab dan persatuan. Okey, disarankan kita guna nama yang ada kaitan dengan Kota Marudu lah. Okey, memandangkan dekat Kota Marudu ni, di Kota Marudu ini kita ada 2 pusat futsal, iaitu OJS dan Musadan. So kita boleh pakaikan nama ini untuk kita punya nama kelab dan persatuan. Cuma dekat sini depan dia mesti ada kelab dan persatuan. Maksudnya kalau nak nama orang putih sikit, kita boleh lah letak kelab, futsal club. Tapi kalau misalnya nama Melayu dia, kita boleh letak lah. Contoh kat sini kelab futsal OJS contoh. Okay, atau apa lagi satu, kalau contoh kita nak buat nama dia English sikit kan, Bunsadan Futsal Club. Okay, ini contoh. Maksudnya contoh kepada yang pertama lah untuk nama. Okay, yang kedua, nama pengurus adalah nama calon. So contoh saya adalah calon, nama saya Nur Azura. So saya tulis kat sini Nur Azura. Saya adalah pengurus yang dilantik dengan bergaji 2,500 kan. Okay, so nama saya Nur Azura. Janganlah Nur Azura aja, pastikan adalah nama bapa sekali kan, baru cantik, molek dan sebagainya. Okay, lokasi. Sebab lokasinya adalah di Kota Marudu, pastikan kalau kita tulis itu, kita tulislah kita adjust dulu sikit. Okey, contoh kelab futsal OJS Jalan Lotong. Kalau dia ada lot, tulislah lot kan. Nanti cari alamat tu dekat internet boleh cari. So kita punya 89108 Kota Marudu. Kalau boleh jangan ada short form semua segala lah, biar kita tulis dengan lengkap. So jenis aktiviti club kita, apa jenis aktiviti club? Kita menyediakan sewaan court dan kios. Ada kita dapat maklumat ni ada dalam kita punya kita punya soalan ada. Okey, tempoh perakaunan ini pastikan tempoh perakaunannya setahun. Okey, tempoh perakaunannya setahun. So setahun ini tempoh perakaunan kita kena letak tarikh tau. Maksudnya kalau dalam soalan ini tarikhnya bermula 1 Mac. Sebab tempoh perakaunan ini mengambil masa setahun. Okey, 2020. Allah, jarakkan sikit lah ni supaya comel molek sikit. Itulah hingga berapa? Hingga dot. Korang fill in lah sendiri kan. Maksudnya dalam kamu punya tu mesti tulis setahun. Dia kadar dia, maksudnya masa tempoh perakaunannya adalah selama setahun. Okey, kita tengok pula tempoh rekod. Tempoh rekod kalau kamu lihat dia ada bagi tahu 1 Mac kan. Okey, 1 Mac 2020. So tempoh rekod ni hingga berapa dot. Tempoh dia mestilah sebulan. Okey. Ini maksudnya bila kamu tulis ni, maksudnya habis kalau saya tulis dot tu untuk
supaya kamu tulis tarikh dia lah. Kalau 1 Mac 2020, agak-agak bila lah dia habis dalam masa setahun. Kalau 1 Mac 2020 hingga berapalah hari bulan tahun yang untuk tempoh sebulan. Okey, kita tengok macam tu lah. Okey, so seterusnya dana terkumpul awal ini, maklumat dia kamu boleh perolehi di dalam soalan di muka surat 2. Okey, dekat situ dia ada senaraikan aset dan liability awal dan aset dan liability akhir. Dia ada senaraikan. Jadi kamu bila kata awal ni, kamu kena ambil dana terkumpul. Sebenarnya ala-ala sama je lah modal, tapi cuma dalam istilah kelab dan persatuan ini dia kita panggil sebagai dana terkumpul. So apa kita punya formula ialah, kita ingat persamaan perakaunan A aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Kamu kira lah. Okey, maksudnya nanti kamu tambahkan semua aset, lepas tu tolak dengan liability, kamu akan dapat dana terkumpul awal. So jumlah pekerja ini, kamu ada jumlah pekerja dan gaji. Okey, kamu ada 7 orang. Kenapa 7 orang? Ada kat dalam muka surat 2 tu dia ada bagi tahu. 7 orang termasuklah 2 orang pembantu kios, 2 orang pekerja dan 2 orang penjaga kaunter, tak silap saya, dan 1 orang itu pengurus kamu lah. Okey, yang calon lah kiranya. So 7 orang. So nyatakan siapa nama dia, nama tu semualah senaraikan dekat sini ya. Senaraikan dekat sini nama dia, lepas tu apa dia punya jawatan dia, ejaan pun salah, jawatan dia, dan juga dia punya gaji berapa. Pastikan gaji tu dinyatakan ni lah. Okey, jangan lupa dekat sini bahawasanya untuk pekerja kios tu, kiosk kena kira ya. Apa saya tulis ni? Alamak, Ctrl Z. Allah, terbalik, inilah masalahnya. Okey, jawatan dia alahai dah ke mana-mana dah pergi ni. Aset liability dah ni dah. Jumlah pekerja. Ingat je lah. Okey, jumlah pekerja ni sebab saya terpadam tadi. So yang kios tu, pekerja kios tu, kamu kena ingat lah. Okey, dia kena kira. Dia kena kira RM berapa, RM 5 per jam. Okey, lepas tu didarab dengan jumlah jam. Okey, lepas tu darab dengan bilangan hari. Bilangan hari ini jangan lupa dia hanya ada 3 hari dalam seminggu yang ditetapkan. Maksudnya kios tu hanya dibuka pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. So maksudnya dalam 1 minggu tu 3 kali je. Okey, bila nak kira bilangan hari ni kena hati-hati, kena tengok kalender. Sebab setiap bulan bilangan hari bagi Jumaat, Sabtu, Ahad adalah berlainan. So saya dah tolong kirakan, kalau tak silap saya, untuk bulan Mac, 1 Mac 2020 sehinggalah 1 Mac 2020 ada 13 hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. So maksudnya jumlah bilangan harinya adalah 13 hari. Okey, jumlah jam 5 jam. Jumlah jam maksud saya sepatutnya dia dibuka dari jam 8 pagi sehingga belah 12 malam. Maksudnya sekarang ini kalau kita kira tu dalam lebih kurang total 16 jam. Tapi sebab diorang ini penjaga kios ini, dia dibayar, diorang bekerja ni ikut shift. Maksudnya half pagi and half petang. So kiralah jam dia berapa. So kalau contoh 8 dia kerja pagi, mungkin half-half lah. Maksudnya shift dia half-half.
nak buat half-half ke, ataupun orang ni bekerja dari jam berapa sampai jam berapa dan sebagainya, itu mengikut ketetapan calon lah. Tapi kalau 16 jam kita bahagi dua lah supaya sama hour dia. So seorang 8 jam. So kat sini RM5 darab 8 darab 13. So kita akan dapat satu jumlah gaji bagi penjaga kios. Yang lain ada seperti ditetapkan. Maksudnya gaji yang 1,100 untuk pekerja untuk pengurus 2,500. Lagi satu apa benda saya tak ingat. Saya ingat lupa lah. Tapi macam tu lah. Okay. So mesti senaraikan semua. Bukan penjaga kios je yang kena tulis kat sini ya. Yang ini saya tunjukkan pengiraan. Maksudnya jumlah pekerja dan gaji itu mesti disenaraikan. Semua mesti senaraikan semua. Mesti ada apa? Mesti ada nama dia. Reka lah siap sikit. Kalau kamu pengurus kan, nama kamu lah dulu. Nama, lepas tu jawatan apa? Jawatan. Okey. Dan gaji RM berapa? Mesti dalam RM. Sebab apa dalam RM? Wang sebagai ukuran. Apa tadi RM? Kalau kita ringgit Malaysia RM lah kan. Kalau misalnya luar negara tu dolar lah. Okey. So status kelab ini, status kelab apa? Meneruskan. Kita ke perniagaan. Kita meneruskan aktiviti kelab lah. Okey. Ini namanya usaha berterusan. So ini pun one of kita punya andaian dan prinsip dalam perakaunan. Okey, jangan lupa. Okay, seterusnya nama dan alamat bank. So kalau kamu di Kota Marudu, janganlah pula guna alamat bank di KK. Jadi alamat dan nama bank pastikan adalah nama dan alamat bank yang berada di kawasan kamu. So contoh kalau saya kata saya nak guna, kalau kat Kota Marudu kita ada BSN, kita ada Alliance Bank, ada Agro Bank dan Bank Rakyat. So pastikan yang ini boleh search lah alamat dia. Okey, saya kalau contoh saya tak nak tulis BSN je. Tak naklah BSN je kan. Kita naklah tulis nama penuh. Kita tulis bank simpanan nasional. Janganlah lupa tulis alamat dia. Alamat dia seperti yang disenaraikan. Memang alamat dia yang sebenar lah di Kota Marudu. Kalau di Kota Marudu lah. Ini boleh search kat internet, jumpa, confirm, tulis je, senaraikan je bank di Kota Marudu, akan keluar 4 punya alamat akan keluar. So nombor akaun ini digalakkan kita kamu menggunakan nombor IC calon sendiri. Okey, untuk letak sini. Okey, lepas tu akaun belum terima. Okey, so akaun belum terima, kalau lihat di sana, di dalam kamu punya contoh di dalam sana tu dia ada perniagaan A kan. Jadi perniagaan A ni saya kena reka nama tu biar orang kata apa, kalau dia bagi huruf A lah. Contoh kalau saya nak kata Ainon, perniagaan Ainon Enterprise. Nama nak, kalau nak nama glamour sikit, nama glamour sikit lah. Okey. So kalau dia kata ada tulis perniagaan B, perniagaan, Allah, mana ni pula, nak bagi kamu nampak kan, perniagaan B, contoh B, Lestari Jaya. Konon lah nama kan, nak nama syarikat kan biasalah dia kena bombastik kan. Okey, dan akaun belum bayar ini dia ada bagi pembekal. Nak bagi warna hitam je, nak bagi kamu nampak. Pembekal S. So kalau S ni mungkin kita nak tulis Sunshine, pembekal Sunshine, Beverage. Konon betul ke beverage ejaan macam ni? Macam salah aja. Beverage, beverage. Okey.
ataupun pembekal tea. Pembekal tea. Nak nampak dia punya conventional sikit bentuk dia kan, nama tu nampak. Tea apa tea tulip cantik. Oh ya, boleh lah, apa-apa yang penting logik nampak ni lah. Okay, so kalau kenapa saya taruh beverage, sebab kita tahu pembekal kita ni adalah yang membekalkan barang-barangan makanan ringan. Contoh kita jual coklat bar, kita jual air kan. So maksudnya kenalah bagi nampak macam ada nama-nama syarikat tu, nampak macam jual lah barang-barang macam benda-benda air tu semua. Okay, so itu sahaja tutorial kita bagi lampiran A. Saya harap ia membantu untuk kamu melengkapkan lampiran A.